Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar matematik tahun 4, tajuk tolak masa. Sebelum tu kita lihat dulu objektif. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah murid dapat menolak melibatkan yang pertama jam dan hari, kedua hari dan minggu, ketiga bulan dan tahun, keempat tahun, dekad dan abad. Baik, kita akan melihat kepada contoh soalan. Kita pergi dulu kepada jam dan hari. Soalan ini ialah Nani melawat kedua-dua negeri selama 6 hari. Berapa lamakah Nani berada di Sabah? Okey. Ada 2 buah negeri, Sarawak 4 hari 3 jam, di Sabah kita tidak tahu. Jadi kita akan keluarkan kata kunci lawatan selama 6 hari. Di Sarawak mengambil masa 4 hari 3 jam, di Sabah kita perlu buat operasi tolak. Baik, sebelum tu kita perlu buat jadual yang melibatkan hari dan jam. Okey. Kita perlu buat hari dan jam. Dan kita perlu ingat satu hari bersamaan dengan 24 jam. Okey, kita masukkan 6 hari tolak dengan 4 hari 3 jam. Dalam kes ni mana yang ruangan kosong, kita terus je letak sifar supaya senang. Jadi kosong tolak 3 tak boleh, rumah jam tak boleh, kita kena pinjam rumah hari. Baik, pinjam rumah hari ada 6 jam, kita pinjam 1, dia tinggal 5 jam. 1 jam, 1 hari bawa pergi jam, kita perlu tukarkan unit dia kepada jam. Bila hari nak pergi jam, dia kena tukar pada jam. Jadi 1 hari bersamaan dengan 24 jam. Jadi kat sini jadi 24 jam yang kita pinjam tadi. 24 tolak 3, 4 tolak 3, kita akan dapat 1, 2 tolak sifar 2. 5 tolak 4, 1. Jadi jawapan ialah, jawapan perlu tulis di luar. Kita dapat 1 hari 21 jam. Okey. Baik, kita tengok soalan berikut. 4 hari 2 jam tolak 1 hari 16 jam tolak 1 hari 9 jam sama dengan berapa jam? Ini soalan tolak berturut-turut, tapi kita tidak boleh tolak sekaligus. Kita perlu tolak dulu 4 hari 2 jam tolak dengan 1 hari 16 jam. Sama kita buat dalam bentuk jadual hari dan jam. Okey, 4 hari 2 jam tolak dengan 1 hari 16 jam. Kita perlu susun ikut rumah nombor. Sa-sa, puluh-puluh. Yang tak ada pasangan, kita terus letak sifar supaya kita tidak keliru. Okey. 2 tolak 6, 16 tak boleh. Kita kena pinjam rumah jam. Jadi kita kena pinjam rumah hari. 4 ni kita pinjam 1, dia jadi 3. 1 hari bawa pergi jam, dia jadi 24. 24 kita kena tambah dengan 2 yang sedia ada tadi. Jadi kita tambah kat sini, dia jadi 26. 26 tolak 6 kita tolak. 6 tolak 6 sifar, 2 tolak 1 1. 3 tolak 1 kita dapat 2. Kat sini jawapan untuk yang ini ialah 2 jam 2 hari 10 jam. Sekarang kita perlu tolak balik yang ni kepada 1 hari 9 jam. Jadi kita buat satu lagi jadual hari dan jam. Kita masukkan 2 hari 10 jam tolak dengan 1 hari 9 jam. Yang tak lengkap kita letak sifar. 10 tolak 9 awak akan dapat 1. 2 tolak 1 1. Sekarang dia nak dalam jam. Okey, kat sini yang rumah jam dah memang sedia ada 1 jam. Yang hari ni awak kena tukar kepada jam. Jadi 1 hari sama dengan 24 jam. Kita tambahkan dengan 1 tambah dengan 1 jam, jadi 25 jam. Kenapa kita tukar? Sebab dia nak dalam jam. Okey. Baik, kita pergi kepada bahagian minggu dan hari.
Dalam kes ni sama, kita buat juga jadual, tapi atas dia ialah minggu dan hari. Dan kita perlu ingat 1 minggu bersamaan dengan 7 hari. Ini kita kena ingat. Okey. Lepas tu kita masukkan 5 minggu, 2 hari tolak dengan 6 hari. Okey, yang tak lengkap, yang kosong, tak ada gigi ni, kita penuhkan gigi dia. Okey. 2 tolak 6 tak boleh, kita kena pinjam rumah minggu. Kita ambil ni jadi 4, pinjam 1 minggu bawa pergi hari, dia jadi 7. Bila tambah dengan 2, dia jadi 9. Nampak? Ya, 7 tadi cikgu dah pinjam, 7 pergi 7 hari sebab kita ambil dapat 7 hari sebab kita ambil 1 minggu tadi. Bawa ke rumah hari dapat 7, tambah dengan 2 dapat 9. 9 tolak 6 dapat 3, 4 tolak 0, 4. Jadi yang ni jawapannya ialah 4 minggu 3 hari. Okey. Baik, masih lagi dalam minggu dan hari. Yang ni kita akan buat sama. Yang ni berturut-turut ada 3 masa. Kita tolak dulu yang ni. Baik, kita buat jadual minggu hari. 8 minggu tolak dengan 6 minggu 2 hari. Kat sini hari tak ada, letak sifar. Kita tolak. Sifar tolak 2 tak boleh, pinjam rumah minggu. Ni jadi 7. 1 minggu bawa ke hari, dia dapat jadi 7 hari. 7 tolak 2, awak akan dapat 5. 7 tolak 6 dapat 1. Jadi jawapan ni ialah 1 minggu 5 hari. Yang ni kita kena tolak dengan 5 hari. Jadi kita bawa ke sini, buat jadual baru. Minggu hari, 1 minggu 5 hari, kita tolak dengan 5 hari. Yang ni tak ada apa-apa, letak sifar. 5 tolak 5 sifar, 1 tolak 0, 1. Dia nak jawapan dalam hari. Jadi ini kita dapat jawapan dalam minggu. 1 minggu tukar kepada hari, kita akan dapat 1. Kita akan dapat 7 hari. Ni 1 minggu kan. Okey. Baik, tengok soalan. Kita masuk kepada tahun dan bulan. Okey. Kita akan buat jadual tahun, bulan. Lepas tu kita kena ingat 1 tahun bersamaan dengan 12 bulan. Okey, masukkan 10 tahun 7 bulan tolak 1 tahun 9 bulan. Okey, sama juga. 7 tolak 9 tak boleh, kita kena pinjam rumah tahun. Jadi 10 pinjam 1, dia tinggal 9. Ingat balik, 1 tahun nak pergi bulan 12. Jadi kat sini ialah 12. Tapi tambahkan dengan 7. Kat sini jadi 19. Nampak? 19 tolak 9 awak akan dapat 10. 9 tolak 1 dapat 8. Jadi 8 tahun 10 bulan. Inilah jawapannya. Kita akan letak di luar jawapan. Kita tulis kat luar 8 tahun 10 bulan. Okey. Baik, kita tengok pula yang ni 7 tahun 1 bulan tolak 4 tahun 8 bulan. Okey, sama sahaja tahun bulan. 7 tahun 1 bulan tolak 4 tahun 8 bulan. 1 tolak 8 tak boleh, pinjam rumah tahun, dia jadi 6. Kat sini jadi 12. Tambah dengan 1, dia jadi 13. 13 tolak 8, 5. 6 tolak 4, awak dapat 2. Jadi jawapannya ialah 2 tahun 5 bulan. Nampak tak? Okey. Seterusnya kita akan masuk kepada tahun, dekad dan abad. Yang ni tahun, dekad dan abad, kita terus buat 3 kolom untuk senang. Lepas tu awak terus letak abad kat depan. Abad, dekad, tahun. Lepas tu masukkan saja. Kita ingat 1 kolom, 1 nombor. Okey, dalam kes ni dia tanya beza usia bangunan dalam dekad dan tahun. Sekarang bangunan kereta api usia dia 110 tahun. Muzium Diraja 92 tahun. Kalau beza,
Yang melibatkan operasi tolak. Bila tolak, kita kena ambil nombor besar, tolak nombor kecil. Jadi nombor besar 110 tahun. Kita masukkan, cikgu kata satu kolom, satu nombor. Tolak dengan 92 tahun. Okey. Yang ni tolak macam biasa. Dia tak bila kita pinjam, dia dapat 10 macam biasa. Sifar tolak 2 tak boleh. Pinjam rumah sebelah, ni kosong, kat sini jadi 10. Nampak? 10 tolak 2 dapat 8. Kosong tolak 9 tak boleh. Pinjam rumah sebelah, kat sini dapat 10. 10 tolak 9, 1. Jadi bila dia tanya berapa dekad dan tahun, kita terus je ambil ni. Jadi jawapannya ialah 1 dekad. Ikut rumah dia, 1 dekad 8 tahun. Terus je ambil. Okey. Baik, ini soalan yang terakhir. Masih lagi abad, dekad dan tahun. Jadi kita akan masukkan, terus je buat kolom, 3 kolom. Abad, dekad, tahun. Masukkan 10 abad, 27 tahun. Okey, abad, 10 abad. Cikgu kata satu kolom, satu nombor. Kalau terlebih, letak sebelah. Letak dekat ruangan lain sebelah. Dalam abad ni 10, jadi 10 kosong 1 kat sebelah. 27 tahun, daripada tahun letak 27 tahun. Macam tu. Tolak dengan 68 tahun. 68 tahun. Okey. 7 tolak 8, yang ni tak ada lah sifar-sifar. 7 tolak 8 tak boleh. Pinjam rumah sebelah, ni jadi 17 tolak 8 dapat 9. 1 tolak 6 tak boleh. Pinjam rumah kosong tak boleh. Pinjam lagi sebelah sini. Jadi ini jadi 9. Yang ini adalah jadi 11. Sebab 10 tambah 1, 11. 11 tolak 6, kita dapat 5. 9 tolak kosong, 9. Baik, ini. Lepas tu kita kena tolak lagi. 3 abad 9 tahun. Baik, boleh teruskan dekat bawah ni. Kita tolak je. 9 abad 3 tahun. Tolak 3 abad 19 tahun. Okey, 9 tolak 9 sifar. 5 tolak 1, 4. 9 tolak 3, 6. Jadi, jawapannya dia nak tahu abad dan tahun. Jadi, kita tengok abad dan tahun saja. Dekad tu biarlah. Jadi, jawapannya ialah 6 abad. Berapa tahun? 40 tahun. Baik, itu saja pembelajaran pada hari ini.